Macam dia kata dalam mazhab Syafi'i patutnya lepas sembahyang kena zikir kuat-kuat ramai-ramai dan kemudian baca doa ramai. Perlis ni tak ikut. Itu bukan mazhab Syafi'i. Dalam Al-Um terang-terang tak ada tu. Boleh baca, disuruh perlahankan, melainkan untuk mengajar untuk satu ketika dan kemudian diamkan. Kitab-kitab dalam mazhab ulama-ulama Syafi'i tidak suka zikir yang kuat sehingga mengganggu orang ataupun dikuatkan zikir. Bagi pengamalan ibadah di Perlis, jawatan kuasa fatwa banyak mentarjih, yakni menilai dan memilih apa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Ini kita beritahu dalam keadaan banyak. Tuan-tuan tengok, bismillah perlahan, bismillah tak kunut, ini dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Imam Ahmad, dan juga mazhab lain juga tidak kunut seperti mazhab Abu Hanifah, kan? Banyak juga amalan-amalan yang lain sebenarnya diamalkan di atas pandangan dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan. Tiada fatwa dalam hal ehwal ibadah negeri Perlis yang terkeluar daripada qaul imam-imam mazhab dan para mujtahid yang diiktiraf umat. Secara umumnya jawatan kuasa akur dengan semua khilaf yang muktabar dalam ibadah, tetapi memilih qaul yang ditarjihkan, yakni dinilai dipilih untuk amalan rasmi. Maksudnya tak ada lagi. Tengok, kalau amal ibadat senarai puasa ada senarai kan, untuk bulan puasa semayang tarawih ke apa, semua yang kita tarjihkan itu ada di dalam qaul-qaul imam di dalam mazhab, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Tak ada qaul yang Perlis keluarkan, tak ada siapa kata Perlis kata, tak ada. Semua telah didahului oleh imam-imam. Dalam masalah yang khilaf, fatwa iktiraf, kita iktiraf bismillah perlahan pun kita kata, bismillah kuat pun kita tak kata bid'ah, tapi kita kata amalan rasmi yang ditarjihkan ialah bismillah perlahan bagi bacaan yang jahar. Kalau ada orang bismillah kuat, dia bukan imam, dia semayang sendiri, tidak ada apa-apa kesalahan di sisi perundangan kita. Kata dia kunut, tidak ada kesalahan di sisi undang-undang kita. Tapi bila dia jadi amalan rasmi, iaitu dia mengamalkan sebagai imam rasmi di masjid yang dilantik oleh kita, dia mengamalkan amalan yang ditarjihkan oleh kita. Habis itu orang kata Perlis, dia kata kunut sesat, itu dia sendiri reka, dia sendiri meroyan. Dia tak ada, kita tak keluar fatwa tu. Sebab itu sila baca teks fatwa tu. Kita akan kata ada pun sekian-sekian khilaf yang muktabar. Semua ujung tu kita akan melihat perkataan khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar maksud khilaf yang diiktiraf. Walaupun sebahagian amalan tu ada ulama yang menyebut bid'ah, seperti qunut subuh, ada ulama yang menyebut bid'ah, tapi dalam fatwa kita tidak mention perkataan bid'ah tu. Kita kata bahawasanya kita tak memilih yang itu. Kita tak memilih kerana kita tahu hal itu telah ditarjihkan di dalam mazhab Syafi'i. Dan khilaf itu muktabar. Khilaf yang muktabar ni khilaf yang ada dalil dia yang kuat. Khilaf yang, maksudnya khilaf ni semuanya mengemukakan dalil. Bukan khilaf syok-syok ustaz di sandak di dinding dia pun berkhilaf dengan orang lain. Bukan. Khilaf yang datang daripada perbahasan fiqhi, perbahasan fiqh. Itu maksudnya. Jadi jika kita lihat dalam fatwa amalan negeri Perlis ini, dia dalam keadaan demikian. Dalam keadaan demikian. Sebahagian orang tu dia kata mazhab dia pun tak tahu. Macam dia kata dalam mazhab Syafi'i patutnya lepas sembahyang kena zikir kuat-kuat ramai-ramai dan kemudian baca doa ramai. Perlis ni tak ikut. Itu bukan mazhab Syafi'i. Dalam Al-Um terang-terang tak ada tu. Boleh baca, disuruh perlahankan, melainkan untuk mengajar untuk satu ketika dan kemudian diamkan. Kitab-kitab dalam mazhab ulama-ulama Syafi'i tidak suka zikir yang kuat sehingga mengganggu orang ataupun dikuatkan zikir. Itu kadang-kadang orang yang dakwah ni mazhab Syafi'i, depa ni mazhab lain, dia pun tak tahu Syafi'i itu Syafi'i apa. Kita tanya mazhab Syafi'i itu ambil di mana? Dah depa kata mazhab Syafi'i macam tu. Mazhab ni dia ada sumber dia untuk dirujuk. Dia ada sumber dia untuk dirujuk dan ada kaedah-kaedah dia untuk dibaca. Membezakan qaul dia yang asah, yang masyhur, qaul ashab dia yang sahih, yang asah,
Dan macam-macam lagi kaedah di dalam membaca buku-buku. Bagi setiap mazhab ada kaedah-kaedah yang tersendiri.